Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Amira Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 19 Mei 2023. Kita ke berita utama. Seorang bekas Menteri Kanan bergelar Tan Sri di Siasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung penyelewengan dana negara bernilai lebih 2.3 bilion ringgit. Difahamkan siasatan dijalankan mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Tumpuan siasatan adalah berhubung dengan pembelian dan pemilikan saham di sebuah syarikat tersenarai oleh sebuah syarikat gergasi negara. Pemilikan aset-aset berharga yang dimiliki ahli perniagaan dan bekas Menteri Kanan itu serta ahli keluarga mereka yang dianggarkan bernilai berbilion ringgit di dalam dan luar negara. Menurut Utusan Malaysia, pembelian dan pemilikan saham itu dipercayai menjadi punca kepada kemerosotan ekonomi negara serta kejatuhan mata wang ringgit pada penghujung 90-an dan telah diseleweng untuk kepentingan individu terbabit untuk diselamatkan daripada mengalami kerugian wang yang lebih teruk. SPRM juga telah merakam keterangan 14 saksi dalam tempoh beberapa minggu lalu berhubung penyiasatan ini termasuk daripada tokoh ahli perniagaan dan bekas Menteri Kanan tersebut berkaitan dengan dokumen-dokumen sulit yang didedahkan oleh Pandora Papers. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mohamad Sanusi Mat Noor, membuat permohonan maaf kepada Naib Presiden Parti Amanah Negara berhubung fitnah terhadap bekas ahli Parlimen Pokok Senat itu 4 tahun lalu. Permohonan maaf itu dibuat Mohamad Sanusi menerusi laman Facebooknya pagi ini iaitu platform sama yang digunakannya untuk membuat naik kenyataan yang didakwa berunsur fitnah tersebut. Menurut Sanusi, kenyataan maaf itu dibuat berdasarkan penghakiman Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bertarikh 8 November 2021. Sehubungan itu, Sanusi berkata beliau membuat permohonan maaf itu kepada Mahfuz terhadap kenyataan yang dibuat dalam hantaran Facebooknya tersebut. Pada 3 April lalu, panel 3 hakim yang terdiri daripada Datuk Wazir Alamaidin Mira, Datuk Seri Mariana Yahya dan Datuk Wong Kian Keong turut membenarkan rayuan balas Mahfuz untuk kuantum ganti rugi dinaikkan daripada RM50 kepada RM120,000. Panel hakim sama menolak rayuan Mohamad Sanusi untuk mengenepikan keputusan Mahkamah Tinggi pada 8 November 2021 yang memerintahkannya membayar ganti rugi kepada Mahfuz selepas membenarkan saman fitnah Mahfuz. Sementara itu, Mahfuz ketika dihubungi memaklumkan beliau akan meminta peguamnya untuk menyemak semula permohonan maaf tersebut sama ada menepati perkara diperlukan. Sebanyak 65,529 unit rumah bernilai sehingga 14 bilion ringgit dikesan terbengkalai di Semenanjung sekaligus merugikan pembeli yang terpaksa membayar pinjaman kepada bank. Daripada 65,529 unit, sebanyak 32,081 sudah dibeli tetapi malangnya tidak dapat didiami kerana projek-projek itu termasuk dalam kategori projek sakit. Berdasarkan statistik Jabatan Perumahan Negara, sehingga 31 Mac lalu, Selangor antara 5 negeri tertinggi memiliki projek sakit iaitu 93 projek, diikuti Pahang 71 projek, Perak 54 projek, Johor 45 projek dan Kelantan 37 projek. Pakar Hartanah Dr. Azizul Azli Ahmad meminta orang ramai untuk berhati-hati dan mengelakkan membeli kediaman dalam pembinaan lebih-lebih lagi ketika situasi ekonomi tidak menentu ketika ini. Menurut beliau, orang ramai perlu mengambil iktibar pada 1998 yang menyaksikan 500 pemaju gulung tikar dan menyebabkan banyak projek rumah terbengkalai. Sehubungan itu, Azizul Azli meminta orang ramai untuk membeli kediaman yang sudah siap berbanding kediaman yang masih dalam pembinaan bagi mengelakkan menjadi mangsa rumah sakit. Kira-kira 3.1 juta pencarum yang membuat pengeluaran menerusi 4 skim pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP belum dapat membina semula jumlah simpanan masing-masing. Menurut KWSP, jumlah tersebut bersamaan dengan 39% daripada jumlah keseluruhan 8.1 juta ahli KWSP yang membuat pengeluaran dengan kadar simpanan mereka ketika ini sekitar RM890 sahaja.
Bercakap kepada utusan Malaysia, pensyarah kanan Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia, Profesor Madya Dr. Abu Sufyan Yaakob berkata, hampir 5 juta ahli KWSP mampu membina semula simpanan tetapi masih ramai yang bergelut untuk membuat caruman selepas tahun membuat pengeluaran. Menurut beliau, situasi itu menyebabkan desakan terhadap pengeluaran khas untuk kali kelima menjadi tidak praktikal, sebaliknya hanya akan memburukkan lagi keadaan terutama bagi ahli KWSP yang kekurangan wang secara ketara dalam simpanan masing-masing. Jelasnya, situasi itu menunjukkan ahli KWSP tidak boleh terlalu bergantung kepada pengeluaran khas, sebaliknya mereka perlu mencari ikhtiar lain dalam menghadapi kenaikan kos sara hidup. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklanega? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kerajaan disarankan agar memberi keutamaan bagi mengisi kekosongan jawatan guru yang semakin meningkat akibat persaraan awal golongan tersebut berbanding mewujudkan pembantu guru. Hal ini disebabkan jawatan pembantu guru dilihat akan memberi implikasi kewangan yang lebih besar kepada kerajaan untuk mewujudkan penjawatan tersebut. Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Fauzi Singon berkata, buat masa ini cadangan mewujudkan jawatan pembantu guru adalah tidak sesuai untuk dilaksanakan. Jelas beliau lagi, NUTP yang memperjuangkan isu pembantu guru memahami bahawa situasi kewangan negara masa kini dan belum masanya untuk ditunaikan. Terdahulu, Utusan Malaysia melaporkan bahawa cadangan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mewujudkan pembantu guru sejak 5 tahun lalu dipersoal dan disifatkan sebagai retorik yang hanya bertujuan menyedapkan hati golongan pendidik di seluruh negara. 2 maut manakala 9 cedera selepas sebuah bas persiaran yang membawa 31 penumpang terlibat dalam kemalangan di kilometer 375 Lebuh Raya Pantai Timur 2 berhampiran susur keluar Bukit Besi hari ini. Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu, Baharul Muhammad Hasim berkata, kemalangan tersebut dilaporkan berlaku pada pukul 5.16 pagi. Difahamkan bas persiaran itu hilang kawalan lalu terbabas sebelum merempuh pembahagi jalan Lebuh Raya. Bas yang dinaiki 32 individu termasuk pemandu dan pemandu pelancong itu dalam perjalanan dari Tampin Negeri Sembilan ke JT Taman Tamadun Islam Kuala Terengganu untuk bercuti di Pulau Redang. Kesemua mangsa yang cedera sedang menerima rawatan di Hospital Dungun dan Hospital Hulu Terengganu. Seorang kontraktor mengaku tidak bersalah atas tuduhan melakukan pecah amanah tahun lalu membabitkan wang rakan perniagaannya lebih RM400,000 di Mahkamah Seksyen Kuala Pilah hari ini. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh Muhammad Izan Syafiq Anwar melakukan pecah amanah jenayah sebagai pemilik syarikat Syafiq GBS Enterprise telah diamanahkan wang pembayaran bagi projek penyelenggaraan jalan serta kerja-kerja berkaitan di Majlis Pembangunan dan Keselamatan Kampung Tengah Seri Menanti. Tertuduh telah menandatangani surat perjanjian dengan sebuah syarikat lain di Kuala Pilah dan secara tidak jujur telah menyalahgunakan wang pembayaran projek berjumlah lebih RM476,000 untuk kegunaan sendiri. Oleh itu, tertuduh didapati melakukan kesalahan di bawah Seksyen 405 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum di bawah Seksyen 406 Akta yang sama. Mahkamah kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin dan sebutan semula kes pada 14 Jun ini. Kita beralih ke berita dunia. Seorang wanita berusia 77 tahun membuat keputusan mengahwini dirinya sendiri selepas 40 tahun hidup menjanda. Dorothy Fideli berkahwin di rumah persaraan O'Bannon Terrace di Ohio dengan ditemani keluarga dan rakan-rakannya. Ibu tunggal kepada 3 anak ini pernah berkahwin pada 1965, namun dia bercerai 9 tahun kemudian. Menurut Fideli, dia mendapat idea untuk berkahwin dengan diri sendiri ketika sedang duduk di sebuah gereja.
Selepas mendapat kebenaran pengurus rumah jagaan tersebut, anak Fideli, Donna Pennington, menyewa gaun perkahwinan, menempah catering serta menghias lokasi majlis untuk hari bersejarah ibunya. 4 kanak-kanak orang asli termasuk bayi berusia 11 bulan yang hilang selama lebih 2 minggu akibat nahas pesawat pada 1 Mei lalu di Amazon ditemukan dalam keadaan selamat. Ketika kejadian, semua kanak-kanak yang berusia antara 4 hingga 13 tahun itu berada dalam pesawat yang menuju ke San Jose del Guaviare yang merupakan satu daripada bandar utama di hutan Amazon, Colombia. Dalam operasi itu, pihak berkuasa mengerahkan lebih 100 tentera dengan anjing pengesan bagi mencari semua mangsa hilang selain 3 helikopter digerakkan untuk melakukan operasi tersebut. Dalam pada itu, pihak berkuasa masih belum menyatakan punca nahas itu dan tidak menolak ia berkemungkinan berpunca daripada masalah enjin. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita ke berita ekonomi. Kerajaan bersetuju membeli semula 17,708 tiket penerbangan sehala bagi laluan Semenanjung Malaysia ke Sabah serta Sarawak dan menjual semula pada harga RM300 sempena perayaan Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook berkata, kerajaan memperuntukkan subsidi sebanyak RM5.8 juta hingga RM11.4 juta bagi pembelian tiket tersebut meliputi bayaran perolehan baki tiket penerbangan dan bayaran sewa khas penerbangan. Beliau berkata lagi, jualan tiket yang akan dibuka bermula 20 Mei ini merupakan inisiatif kerajaan dalam membantu rakyat pulang beraya di kampung. Tambahnya lagi, jualan tersebut melibatkan 8,903 tiket bagi tempoh 27 hingga 29 Mei ini bersempena Pesta Keamatan dan 8,805 tiket bagi tempoh 29 hingga 31 Mei ini untuk Hari Gawai. Tenaga Nasional Berhad, TNB menyokong pemberian subsidi bersasar bagi membantu mengekalkan pertumbuhan ekonomi negara dan meringankan tekanan kos ke atas golongan berpendapatan rendah. Pengerusinya Dato' Abdul Razak Abdul Majid berkata, TNB akan terus menyokong usaha berterusan kerajaan untuk mengurus tarif mengikut mekanisme pelepasan kos tidak seimbang. Katanya lagi, TNB memahami keperluan membantu rakyat berpendapatan rendah untuk menghadapi tekanan kos yang semakin meningkat selain teguh dengan komitmen memenuhi keperluan tenaga pelanggan industri, komersial dan kediaman. Untuk rekod, kerajaan pada penghujung 2022 telah mengumumkan pelaksanaan skim subsidi elektrik bersasar untuk pengguna domestik. Kita ke berita sukan. Hanya berehat dalam tempoh kurang daripada 48 jam, skuad hoki remaja lelaki negara tetap optimis mampu melakar keputusan cemerlang dalam saingan Piala Hoki Remaja Asia 2023 di Salalah, Oman yang membuka tirai daripada 23 Mei hingga 1 Jun depan. Young Tigers yang memenangi pingat emas pada Sukan SEA Kemboja 2023 itu dijadwalkan terbang ke Oman malam ini untuk bermain 2 aksi persahabatan menentang India dan Jepun sebelum membuka kempen. Ketua Jurulatihnya Muhammad Amin Rahim berharap anak-anak buahnya dapat mengekalkan momentum semasa dan keyakinan meraih pingat emas Sukan SEA untuk menempa satu lagi kejayaan cemerlang. Membawa bekalan sebagai Raja Hoki Asia Tenggara, namun Amin enggan mendabik dada dengan menyasarkan peringkat separuh akhir terlebih dahulu sebelum memikirkan peluang beraksi di pentas final. Skuad remaja akan memulakan saingan menentang Uzbekistan di Kompleks Sukan Salalah pada Selasa ini. Sebagai penutup 15 Min MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 20 Mei 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Amira Shasha. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.